boleh diselesaikan dalam sekelip mata lah. Dan tak ada perkara yang boleh diselesaikan dalam sekelip mata walaupun rundingan di antara orang-orang macam kita ni, kalau kita nak berdamai, nak minta maaf dan sebagainya, benda tu tak terjadi dalam sekelip mata lah bagi saya. There's nothing easy in this world lah, kan? Tapi kalau kita tengok, kalau ada yang mengeluh berkenaan dengan harga barang sekarang ini mahal, kena tengok apa yang berlaku kesan daripada zaman COVID dan zaman tebuk atap dahulu masa 3 bulan. Inflasi masa itu naik tinggi dan pernah capai 4.7%. Zaman Madani ini berjaya turun daripada 4%, diwarisi daripada zaman Paloi Nasional ini sehingga ke 1.5%. Dan sekarang ni 1.8%. Inflasi sihat adalah 1 hingga 2%. Maksudnya momentum harga barang naik ini semasa 33 bulan sebenarnya. Dan bila inflasi itu turun, harga setiap bulan hanya boleh katakan, saya tak katalah tak ada yang menaik langsung, khususnya barang yang kita tidak kawal, kan? Tetapi kalau kita dapat lihat, saya nak tunjuk tak apalah, nanti saya tunjuk harga lembu, daging lembu semasa perayaan ni RM18 sekilo. Ada di setengah tempat yang menjual hanya RM18 sekilo saja. This is very cheap lah bagi saya. Lebih-lebih lagi waktu perayaan macam ini, kan? Lepas itu kita tengok ayam RM7 lebih 1 kilo berbanding dengan RM12-13 semasa Perikatan Nasional jadi kerajaan. Waktu perayaan lagilah teruk, tak dapat mereka ni nak tampung ataupun nak kawal harga kenaikan barang. Dan kerajaan kini bukanlah turunkan harga barang, tapi kita redakan inflasi. Dalam masa yang sama, kita telah menyebabkan harga barang itu stabil. Jadi itu berkenaan dengan harga barang lah. Sekejap lagi saya nak bagi dengar berkenaan dengan pelaksanaan Islam di zaman Malaysia Madani. Okey, saya nak tanya Mena, apa pendapat you berkenaan dengan mereka yang cuba membuatkan perpecahan kaum dan agama ni? I mean, tengok, you nampak tak apa yang berlaku hari ni? Pembangkang, you risau. I tahu kenapa you risau. Ada setengah pihak yang cuba nak mainkan isu kaum dan agama ini, nak menghasut supaya lebih ekstrim ataupun menyebabkan kita tak bersatu padu lah. Mena? Okey, tak apa. Okey, silakan. Ya. Isu semasa sekarang kan, ya macam Cik cakap lah, banyak isu perkauman kan. So kita saja yang kena kena berfikir sendirilah. Kita saja kena berfikir sendiri. So kita yang dari sekolah sampai kita jadi remaja sampai sekarang, semua dalam satu Malaysia ni, kita semua satu. Untuk tanggapan I, memang everyone is same. Kan? Betul kan? Everyone is same. No one is other. Since kalau I keluar rumah pun, hari tu, I nak cerita satu benda lah sekarang. Hari tu kan, I keluar naik Grab. Grab tu orang Melayu. Banyak isu dalam Grab tu, pers I hilang lah. So, since pagi sampai malam, macam mana nak cakap, I bersuah muka dengan orang Melayu saja since tu. Polis Melayu, semua Melayu. No problem. Everything my work was done. Okay. So, macam I selesa lah. I tak ada I tak cakap yang I nak gaduh ke, I nak pecah, I nak fikir yang buruk ke pasal perkauman. So, kalau kita keluar je, kita kena jumpa semua. Kan? Kita kena jumpa. Kita kena jumpa semua bangsa. Kita tak boleh macam, oh dekat sini ada Melayu, I tak nak pergi tempat ni. Dekat sini ada Cina, I tak boleh pergi tempat ni. Kita tak boleh macam tu. Kita pergi mana pun kita jumpa. Ya. Sorry. Kan? Kita kena jumpa semua kalau kita keluar. So mostly I dekat Penang. Penang ramai Malays, Chinese. So sekarang kita okey je dekat Penang. Kita okey je, no problem. I jumpa kawan Melayu pun dia senyum dekat I. Kita orang senyum-senyum macam tu, biasa aja. Tak ada problem-problem. Dalam social media ya sekarang, banyak
pertingkahan tentang macam-macam. You pun Cik pun tengok sendiri kan, macam-macam kan. So kalau soon lah, coming soon, government boleh ban TikTok, itu lagi masalah lah untuk kita. Kan? Kita tak nak itu berlaku lah sebab ramai orang cari rezeki dalam TikTok juga. Ya, betul. Ya. So ramai kan. So kita yang kena cerdik. Menyekat kebebasan bersuara, Mena. Ya, betul. Kita yang kena cerdik. Kita yang kena pandai. Jangan menyakitkan hati sesiapa. Kita sesama manusia tak boleh lah macam tu kan. So kita keluar je, kita jumpa berbagai jenis orang. Kita tak boleh duduk rumah je 24 jam kan. Kalau kita nak pergi makan, kita sakit, kita pergi klinik, macam-macam. So Actually, Mena, pendapat saya, kita ni semua kaum, kita bergantung antara satu dan sama lain. Kita dah hidup bersama beratus tahun dah sebenarnya. That's not an issue. Yang menjadi isu hari ini adalah ada orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan kaum dan agama ini satu platform politik. Betul? So kita saja kita saja kena pandai-pandai, kita kena berfikir saja. Kita jangan biarkan benda ni berterusan, nanti menduratkan kebaikan anak-anak kita semua nanti in future. Boleh merosakkan keharmonian Malaysia. Saya sampai besar macam ni pun, kawan Melayu saya banyak, kawan Chinese pun banyak, cikgu-cikgu. Kalau you berniaga, yang support you adalah Malay and Chinese kan? Betul. Kalau you berniaga as a Malay, orang buka kedai nasi kerabu ke, kedai apa-apa, kedai makan kan? Suka orang non-Malay pun suka pergi makan dekat kedai you. Kita no issue. Tapi orang yang menjadikan ianya satu masalah adalah orang yang nakkan mileage politik. Ya, betul. Sebab selama ini saya rasa kalau tak ada orang-orang politik yang menunggang isu kaum dan agama ini, tak ada isu pun sebenarnya. Dan betul. Saya tak malu untuk katakan you cannot say, but I can say sebab itu adalah kaum saya, bangsa saya yang mereka ini satu parti yang menunggang agama dan kaum. Semata-mata mereka nakkan manage politik, nakkan sokongan daripada kaum mereka. Betul. Tapi bagaimana dengan perasaan you sebagai non-Malay? Non-Muslim kan, you pun ada agama you sendiri, you pun ada bangsa you sendiri, you ada hak sebagai warga negara. Betul. Dan adakah perasaan kami sahaja yang Melayu ini kena dijaga, perasaan you yang bukan Islam, bukan Melayu tak payah dijaga? Kalau kita nak orang jaga perasaan kita, kita kena jaga perasaan orang dulu. You earn the respect first. So saya rasa apa yang mereka buat adalah tak bertanggungjawab. Kenapa? Sebab bagi saya saya harap Mena, saya mewakili orang Melayu dan orang Islam. Jangan pandang kami ni sama rata. Maknanya we are not the same. Ya, betul. Maknanya di sini maksud saya, kalau mereka berkelakuan begitu, kami juga di sini seperti saya lah dan kawan-kawan saya semualah yang supporter PH ini, kita tidak setuju dengan perangai yang mereka bawa itu, iaitu lebih kepada ekstrim, melampau dan sebagainya lah. Saya pun penyokong PH, sister. Saya pun penyokong PH. Saya biasa ambil bendera jalan bersendirian di nak protes untuk time Anwar Ibrahim nak jadi PM time tu kan. Time election kan. Ambil bendera PH, jalan tepi jalan. Husband I tak bagi, I nak jalan juga. I sampai macam tu. So, untuk saya, I tak banyak dalam hal-hal perkauman ini. Untuk I, everyone is same. Untuk I, everyone is same. Kita sesama, kita belajar sekolah pun. I pun sekolah kebangsaan. Ramai cikgu I, cikgu Malay. My friend also, ramai Malay friend. Ramai. So kita orang no issue pun kat sini, semua okey je. Bila buka je TikTok, tu dia. Pening kepala nak dengar. Macam-macam. Ketuk PM dah tua dah, time-time puasa. Actually time-time puasa tak boleh mengetuk kan, sister? Sebetulnya kalau bulan puasa ni kena jaga percakapan, jaga fitnah dan sebagainya. Tapi bagi saya I feel sad lah sebab satu parti, bayangkan dalam agama Islam sepatutnya tidak boleh fitnah. Fitnah tu tak kira bulan puasa ke tak bulan puasa, sister. Tetapi
your religion also tak benarkan you fitnah orang kan? Betul, Slander betul. people kan? Ya, betul. Every religion pun tak bagi kita ni menganiaya orang, Ya. buat kita buruk pasal orang. Sebab itu di mana-mana mahkamah pun ada undang-undang berkenaan dengan fitnah. Ya, betul. Dan actually kalaulah agama Islam ini lebih lagi lah, bukan saja bulan puasa ke tak bulan puasa ke, tapi ini menandakan bahawa Ya, mereka ni bukan bawa Islam yang sebenar lah. betul. Ha. Ha. Kan, So, maknanya janganlah kalau kan. orang lagi percaya pada mereka, ya. So macam tak selesa kan kita dah tengok. Sebab bukan kita orang berusia saja tau sister dah tengok TikTok ni. Budak-budak pun dah tengok TikTok sekarang. Budak-budak. So ramai anak-anak pun dah tengok TikTok kan. Semua jenis budak-budak sekarang dah pegang phone dah. Semua dah pandai dah. Dah boleh ber-TikTok dah. Dah pandai baca komen dah. Kan? So ni semua menunjukkan, untuk saya menunjukkan yang apa? Thank you, cikgu. Menunjukkan macam tak sesuai lah untuk budak-budak pun nak buka TikTok sekarang. Tak sesuai lah untuk diorang pun. Kan? Bahasa-bahasa yang tidak patut diorang menggunakan, mencicim sesama sendiri tu. So no good lah, that's why. Ya, Ha. understand. Okay. Okay, saya cakap kejap I nak main video. Mena dengar sekejap. Okay, baik. Thank you cikgu. Okay, baik. Lately kita dapat lihat, saya nak beritahu beginilah. Terbaru tular satu video berkenaan dengan seorang penceramah dikabarkan membuat fitnah di masjid baru-baru ini. Mendapat makluman perkara ini dah dalam siasatan pihak berkuasa. Dalam masa yang sama, kita kena insafi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Ini surah Al-Maidah ayat 91. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Huzaifah radhiyallahu anhu, iaitu tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah, mengadu domba. Dan kita perlu sentiasa bermuhasabah dirilah. Jangan menzalimi atau menyakiti orang lain walaupun orang yang bukan Islam. Dalam hal yang mungkin kepada kita kecil dan remeh lah kan. Dan kita kena berwaspada lah. Jangan kita anggap kita ni alim daripada orang lain dan sebagainya. Saya takut nanti kan, Rosmi Nadam nama dia. Jangan kita ni jadi muflis di akhirat. Jadi kena semak sebelum sebar lah. Okey. Berkenaan dengan Rosmi ni, dia seolah-olah, bukan seolah lah, tapi memang jelas dikatakan, inilah individu, dia kata dekat Fazina Siddiq, dia kata inilah individu yang dia kata yang dikatakan melarang membaca kunut nazilah, melaungkan takbir di sekolah dan sebagainya lah. Ini adalah satu fitnah. Dan terbaru saya nak beritahu korang semua, sempena Ihya Ramadan, Sultan Sarafuddin Idris menyampaikan titah bahawa baginda berharap orang-orang Melayu akan terus mengambil jalan perpaduan dan memperkukuhkan keharmonian demi menunjukkan kekuatan bangsa dan ummah. Sekiranya negeri Selangor itu sendiri ingin maju dan progresif, jauhkan sifat berprasangka buruk dengan yang lain, dan hendaklah suburkan sikap toleransi demi menjamin keharmonian hidup bermasyarakat, dan menyeru pemimpin politik agar memainkan peranan dan menyatupadukan rakyat dan tidak mengeruhkan perpecahan yang membangkitkan isu-isu yang membawa kepada perpecahan di kalangan rakyat. Dan baginda mendoakan agar Melayu Islam dijauhi daripada sifat dan sikap yang tak baik dan dilarang oleh Islam, seperti menipu, mengadu domba, memfitnah dan juga mencaci. Dan tadi Mena ni, Sister Mena, kita pun boleh kata mencaci, memfitnah ini adalah satu dosa dan dilarang. Kalau kita ni orang Islam, orang yang bukan Islam pun pandai cakap macam tu, kita tak rasa malu ke kepada mereka? Dan baginda Sultan Selangor pun ada bertitah bahawa dia kata, akhir-akhir ni baginda nampak ramai yang mengaku diri sebagai agamawan atau ilmuwan tapi telah cuba mempengaruhi rakyat
menyampaikan hujah-hujah mengenai isu agama, tapi sebaliknya dia ada agenda tersembunyi. Nampak tak? Yang Sultan pun boleh cakap macam itu. Korang bayangkanlah kalau Sultan cakap macam itu, maknanya apa? Maknanya kita ni dah parah dah. Berapa kali Sultan nak bertitah, berapa kali yang di-Pertuan Agong dah bertitah menasihatkan kepada orang Islam supaya berwaspada, supaya bijak dalam menilai apa sebenarnya ulama sejati. Korang baca titah titah yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 5 April, korang pergi baca dan dia kata better menasihatkan kepada seluruh umat Islam supaya berwaspada dengan ulama siapa ulama sejati dan siapa ulama su yang menggunakan agama. Nampak tak? Bahawa baginda berkata, memang ada di kalangan orang-orang agama ini mempergunakan agama untuk apa? Untuk kepentingan mereka sendiri. Bermakna memang Sultan pun nampak ada ulama su yang menyampaikan berita adu domba kebencian di kalangan umat Islam sekarang ini. Dan kita tengok apa yang terjadi di Indonesia. Umat Islam di Yogyakarta, dia sambut Aidilfitri pada 5 April. Apa pendapat korang? Kan, pendapat saya, bila sesebuah negara tak ada ulil amri, iaitu sultan, itulah jadinya. Dia akan jadi porak-poranda lah, dia tak ada ketua. Dia tak ada ketua agama. Jadi bila tak ada ketua agama ni, jadilah macam Yogyakarta tu, dia suka hati dia saja. Kita ni ada MKI Majlis Keselamatan Agama Islam kan, yang diketuai oleh Sultan Selangor itu sendiri. Dan kita tengok apabila tiada ulil amri yang menjaga hal ehwal agama, jadilah perkara yang merepek seperti ini. Alhamdulillah kita ada institusi raja-raja Melayu yang memayungi Majlis Agama Islam negeri-negeri. Ini nikmat yang kadang-kadang kita tak hargai. Lepas tu walaun bila Sultan tegur supaya taat setia kepada pemerintah yang sah sekarang ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, diorang boleh petikaikan Sultan. Diorang boleh petikaikan yang di-Pertuan Agong kerana tak berpihak kepada mereka. Ini jenis-jenis penyondol ni dia bukan sedar diri diorang ni, aku nak kata. Sebab apa? Sebab tak sokong mereka. Sebab itu saya tengok hari ni pula, kalau kita dapat lihat, kelakar tengok walaun yang punya terdesak nak menghasut orang sampai merapu-merabat. Korang bayangkan dapat 500 yang bantuan kewangan khas untuk Aidilfitri ni, dapat RM500. Yang saya mainkan audio sebentar tadi, Datuk Seri Anwar bercakap, lepas raya, dia kata kena sakau balik. Macam mana sakau? Harga barang naik, dia kata roadblock lah, subsidi petrol ditamatkan. Saya nak tanyalah, roadblock tu sendiri, kan, kalau kau tak buat salah, kalau kau sendiri ada lesen, ada cukai jalan kau bayar, kan, ada insurans, of course kau tak akan disaman, kan? Kalau kau mematuhi peraturan jalan raya, undang-undang jalan raya, adakah kau akan disaman? Oh, dia kata nanti roadblock, nanti kita kena lah balik, ataupun kita kena saman trafik, ataupun kita kena saman had laju ke. Itu pilihan masing-masing. Kalau kau dah langgar undang-undang, itu kalau bukan tak bagi 500 pun kau kena juga. Hari biasa pun kau kena juga. Oh, lepas tu dia kata subsidi petrol ditamatkan. Ada hujah sahih tak yang nak backup berkenaan dengan subsidi petrol akan ditamatkan? Tak ada, kan? Jadi benda yang belum berlaku jangan direka-reka lagi. Setakat ini belum dimuktamadkan pun lagi bila akan dilaksanakan. Dan berkenaan dengan harga barang naik ni, saya nak tanya, zaman PN dulu, ayam, minyak masak, telur, bawang, cili dan banyak lagi masa zaman diorang pun mahal berkali ganda dari zaman kita. Ayam sekarang ni RM7.60 di Maidin. Berbanding dengan RM13 sekilo. Lepas tu kalau potong kena charge lagi RM50 lah, RM1 lah dan sebagainya, kan. Minyak masak disakau oleh anak menteri sendiri. Sekarang ni RM26 saja untuk 5 kilo. Zaman mereka tu RM42 satu botol 5 kilo. Dah lah minyak paket tak ada. Tak ada choice. Orang terpaksa beli minyak yang mahal. Nampak tak? Telur, entah hilang ke mana. Hari ni telur available je. Grade A ada, grade B ada, grade C ada, Omega ada, semua ada.
Lepas tu kalau kita dapat lihat bawang, kita dah berupaya untuk tanam sendiri bawang. 2.3 tan hasil bawang sekejap saja. Plan pada akhir 2023 dilaksanakan pada awal Januari. Lepas itu akhir bulan 3 dah boleh dapat hasil dah. Hebat tak kerajaan hari ni? Dah banyak lagi lah kan dalam IPR tu sendiri yang telah membuahkan hasil. Masa zaman PN dulu, PN sakau duit rakyat lah bila harga minyak masak hampir sekali ganda daripada hari ini. Dan sekarang ini RM500 yang korang bising tu, kerajaan bagi kepada penjawat awam. Zaman Perikatan Nasional pula, rakyat dapat itu, KWSP, duit tabungan kau sendiri. Mana sama kau dapat RM10,000 tu, kau tak kena sakau balik ke? Kau tak kena roadblock ke kalau kau langgar peraturan jalan raya? Kau tak kena tol ke masa zaman Midin Cirit tu, aku nak tanya? Harga barang tak mahal ke masa itu? Dah lah duit tabung kau sendiri. Kan? Jadi saya nak katakan, sekejap lagi saya nak sentuh isu sampah yang ditegur dan wajibkan oleh Menteri Ngah Koming tu. Kejap lagi kita nak ulas berkaitan dengan itu, yang akan dikenakan saman kepada mereka yang membuang sampah di luar kenderaan di sepanjang jalan, yang diorang ni perantau-perantau nak balik. Yang ironinya bagi aku, di negeri Kelantan yang paling teruk terjadi buang sampah tepi jalan tu. Mentaliti orang Kelantan ni, maaf saya nak cakap, bukan semua, tapi kenapa korang ni dahlah korang balik di negeri korang, ke negeri korang mengundi orang yang otak mentaliti sampah. Lepas itu kau pula dalam perjalanan kau balik ke kampung daripada kau bekerja di Kuala Lumpur, di Selangor dan sebagainya, kau lempar sampah merata-rata di negeri yang kau cintai sendiri. Kan? Jadi ini adalah satu saya tengok penganiayaan lah kepada negeri yang kau orang anggap sebagai serambi Mekah, dah jadi serambi sampah. Kan? Berkenaan dengan subsidi petrol itu, kerajaan belum putuskan lagi. Subsidi pun bukan ditarik balik tetapi akan diberikan secara bersasar. Subsidi tetap ada. Dan besar kemungkinan kerajaan akan masukkan tunai dalam akaun kita. Kalau kau tak nak duit daripada kerajaan, silakan. Aku nak duit daripada kerajaan. Terima kasih kangkung. Kan? Nak sakau macam mana kalau duit cash masuk akaun tiap bulan? Jadi beginilah sifat-sifat walaun. Dia punya terdesak. Dia nak timbulkan kebencian rakyat kepada kerajaan sampai cerita pun tak masuk akal. Kan? Sekejap lagi kita sentuh berkaitan isu sampah tu. Jadi walaun memang kita tahu macam mana akal dia orang ni. Tapi kalau ada yang percaya fitnah walaun ni, sah-sah dia 3-4 kali ganda bodoh lah daripada walaun tu. Okey, silakan madam. Okay, Assalamualaikum. Thank you Yani invite saya naik. Itulah, sedihlah juga tengok sampah tu. Saya ada update juga dalam saya punya Facebook. Sampah ni actually dengan Kelantan lah kan, secara umumnya memang tak dapat dipisahkan. Saya duduk kat Kota Baru. Saya balik Kota Baru lah. Kadang balik Kota Baru saya pergi sebab saya duduk dekat area Kota Baru, dekat area pantai-pantai. So kadang pagi kita pergi kan, pagi bersih tau, orang majlis pergi cuci, pergi kutip-kutip sampah semualah, pergi sapu semua. Bila petang ramai-ramai datang, macam-macam sampah ada dekat tepi pantai tu. So saya heran lah, orang kita ni kan tak reti nak buang sampah betul-betul tau. Dia tengok, kita puja orang Jepun, tapi at the same time dalam kita puja orang Jepun, kita pun buat, kita yang sebenar, kita duk kotorkan kita duk kotorkan tempat kita. Kalau kat Jepun kan, kalau kita pergi Jepun lah, kalau kita pergi Tokyo, most places lah, big cities kan, kita dah tak jumpa tong sampah tau. To that extent dah tau, kalau dekat Jepun tu, tong sampah kita tak akan nampak. Sebab apa tau? Sebab dia didik rakyat dia untuk bawa balik sampah tu ke rumah. Okay, bawa balik sampah tu ke rumah and you recycle sampah tu kat rumah. So memang you tak akan jumpa tong sampah dekat Tokyo. Hardly. Kalau you cari tong sampah, you pergi toilet, ada tong sampah.
So to the extent, kalau dekat Malaysia ni kan, saya pun tak faham lah. Memang betul lah kalau you tak reti nak apa, kita tak ada kesedaran, I think the best way is to enforce lah. Macam menteri kata nak kena saman tu. Kan? Ya. Betul. Betul, madam. Sebab saya tak tahulah. Saya kan, saya nak celah sikit lah apa yang madam cakap tu. Saya setuju dengan madam cakap. Dan saya sentiasa berdoa mudah-mudahan satu hari nanti jaga kebersihan jadi budaya masyarakat kita. Sebab semuanya bermula dengan jaga diri dan ahli keluarga masing-masing. Kan? Kita kena mulakan dengan diri kita. Kalau kita nak lakukan perubahan, we have to start with ourselves and our team members. Dan buang sampah merata-rata bukanlah sifat orang beriman. Sebab Nabi SAW pesan, iman paling rendah itu buang apa yang mengganggu di jalan orang ramai. Bayangkan, ada satu kisah yang alih pokok berduri daripada laluan orang ramai pun penyebab dia ni dapat pahala yang besar. Kan? Jadi, dengan kata lain, seorang mukmin yang paling rendah iman dia ialah buang apa yang menyusahkan orang lain. Dan tak saya betulkan balik. Dengan kata lain, seorang mukmin yang paling rendah imannya ialah buang apa yang menyusahkan orang lain dan tak menyusahkan orang lain. Baru senang faham sikit. Jadi kalau seorang buang satu sampah, bayangkan sejuta orang, ada sejuta sampah yang nak kena kutip. Takkanlah satu orang, satu kereta dalam orang, let's say lah 20,000 biji kereta yang pulang ke Kelantan, saya bagi contoh. Kan? Kalau ada satu plastik sampah yang dibuang, ada 20,000 plastik sampah yang kena dibersihkan di sepanjang jalan tu. Mungkin lebih lagi, kan? Jadi kita ni nak masuk syurga, kita kena buat apa? Kita kena buat baik. Tapi kalau tak dapat buat baik, sekurang-kurangnya tak perlu menyusahkan orang lain. Ini adalah perkara yang basic dalam agama, tak susah pun. Kan? Tapi saya pelik bila orang yang di negeri Kelantan lah, saya bagi contoh, yang rasa mereka ni lebih beriman daripada kita, pendidikan agamanya lebih baik, dan kalau kita tengok lebay-lebay bercakap pasal agama dan sebagainya, saya hairan bagaimana kamu ni membentuk